أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ayat 21 dan 22 surah Al-Kahfi. Demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai. Dedah di sini artinya ปิดเผย cerita kisah Ashabul Kahfi kepada orang ramai setelah orang-orang muda pergi duduk dalam gua, lepas tu mula tubik daripada mulut gua pergi ke bandar untuk beli barang, beli makanan. Lepas tu orang muda tu sendiri dapat tahu bahawa mereka duduk di dalam gua begitu lama masanya. Supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar. Ni adalah Tuhan rakyat pandak. Tapi cerita yang berlaku pada zaman itu hubungnya dengan orang yang duduk di zaman itu kebanyakannya tak percaya kepada bangkit lepas pada mati. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa manusia yang mati dah akan kembali hidup semula di akhirat adalah ambil contoh mudah-mudah daripada Ashabul Kahfi ni. Tidur di dalam gua begitu lama yang tak ada siapa tahu, katanya situ adalah tempat yang orang-orang muda duk pergi berlindung. Nak tidur hanya sebentar. Puak-puak dia ada faham katanya tidur sekiranya hari daripada pagi sampai petang. Tapi hak sebenarnya tidur lebih daripada 300 tahun. Lepas tu bangun semula. Ni untuk yin-yan bahawa Allah Ta'ala kuasa boleh menghidupkan orang mati, apatah lagi orang tidur begitu lama bangun semula dalam keadaan yang tidak dimakan oleh bombing. Maknanya tanah hak duduk di dalam gua saat ni tak pergi makan badan orang-orang muda hak duduk di dalam gua, sebab Tuhan jadi dia tidur ni paling kiri, paling kanan, paling kiri, paling kanan. Cuba kita gambar katanya 300 tahun lebih orang duduk dalam gua dengan tak makan, tak ada apa ni pakaian dia duk cuk tular, tubuh badan tak ada tua, duduk dalam keadaan muda, seolah katanya umur puak-puak ni yud daripada tua, gitulah sebagainya. Nah, hidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Ini Tuhan kait situ pula, sebab orang zaman dulu, orang zaman tu dia tak percaya kepada hari kiamat. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh di bawah ni 723.
yakni dengan cara yang demikian Allah Ta'ala dedahkan hal mereka kepada orang ramai dengan bertujuan dan hikmat supaya manusia yang ingkar, terutama penduduk negeri itu yang tidak percaya kepada hari akhirat. Penduduk negeri itu nama saya sebut sini. Nama negeri itu ada tanda dalam tafsir ni, iaitu nama negeri nanti wallahu alam Allah dek mana tanda nak ingat benar-benar tanda ni Daksus. Orang yang duduk dalam negeri saat ni bandar dia namanya Daksus ataupun Diksus, ikutlah nak baca lagu mana, Daqaf Sing Wow Sing. Ni adalah bandar yang ada pada zaman itu dah. Iaitunya orang yang duduk di situ tidak percaya kepada hari akhirat akan sedar dan insaf sesudah mereka mengetahui perihal Ashabul Kahfi yang menakjubkan itu. Yang menakjub ni yang merasakan puak-puak dia heran dengan orang zaman dulu tapi mari duduk di dalam zaman baru lepas daripada 300 tahun lepas dah. Zaman dulu raja yang bernama Daqyanus tiba-tiba berhidup semula, bangun semula, pergi duduk di satu semai raja yang bernamanya Yandusis. Raja baru dah. Raja dulu raja zalim yang paksa manusia nak ingkar, tak percaya kepada Allah Ta'ala. Tapi raja selepas daripada tu adalah raja yang adil, raja yang beragama tauhid, namanya Yandusis. Itu adalah mengenai hubungan dengan orang yang tak percaya, hubungan dengan bakit semula nak jadi manusia yang sempurna. Pendedahan itu berlaku semasa mereka berbantah sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Orang pakai duk kecek belaka dalam negeri itu. Hidup semula kau manusia mati. Manusia duduk dalam tanah lama nak hidup semula kau. Lagu tu lah. Sebab tu bila kita tengok di dalam Quran, Tuhan bubuh perkataan amata, dia panggil. Perkataan yang kekal abadi. Wa qalu a idza kunna 'idhaman a idza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Orang-orang zaman dulu พูดเป็นเสียงเดียวกัน adakah kita mati dah, kita jadi tanah, tulang-tulang belulang kita hancur habis dah, adakah kita akan bangkit semula? Tu Allah royak di dalam beberapa tempat dalam Quran. Tuhan pun royak jawab, qul na'am, katakanlah hai Muhammad, ya di sini artinya hakmu duk tanya akan bangkit semula semua. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu semua dan orang-orang zaman dahulu pun, tok nenek berapa puluh lapis semua tu adalah akan dibangkit semula. Ni adalah kepercayaan orang-orang zaman dulu. Dia percaya katanya manusia mati tak boleh bangkit semula. Allah nak. Setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Bila orang tahu dah. Ni cerita tu royak pandak-pandak. Tapi dalam tafsir royak panjang. Orang ramai hak beriman saat ni lepas pada yuk samai 300 tahun lepas dah. Yuk samai baru apabila tahu katanya orang muda duduk dalam tu lama, maka orang pun pakat sepakat katanya ginilah, kita nak bina masjid di situ. Nak bina masjid jadi tempat ibadat di gua Ashabul Kahfi. Faqalu banu alaihim
bunyana. Bunyanan di sini artinya bina nak buat satu tempat sujud, satu tempat kenenge. Kepada orang-orang belakang boleh tahu katanya sini adalah tempat mahasecan, tempat yang pelik peralat yang Allah Ta'ala witidu orang-orang muda 300 tahun lebih. Ada di dalam satu hadis yang Nabi riwayat, iaitunya Nabi katanya la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ni adalah pesan ni daripada Nabi. Dekat-dekat dengan Nabi nak mati pun Nabi kecek ni. Nabi katanya Allah Ta'ala laknat orang-orang Yahudi dan orang Kristian yang mana mereka itu anggap ataupun ambil kubur-kubur Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka tu sebagai masjid. Ini Nabi lari ham dekat orang gi dua masjid ataupun giduk gibino masjid dalam dalam berhampir ataupun dalam duduk sekali dengan kubur. Lepas tu timbul soalan. Dalam tafsir ni tak ada timbul soalan. Dalam kitab lain-lain ada timbul soalan. Lepas tu kubur Nabi buat apa duduk dalam masjid? Orang pergi di Madinah tahu. Apa kubur Nabi duduk dalam masjid? Jawab dia, iaitunya asal kubur Nabi ni bukan duduk dalam masjid. Kubur Nabi iaitunya rumah hak Nabi duduk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Nabi besar. Semua Nabi, semua Rasul bila dia mati di mana, di situlah tempat kubur dia. Tak boleh kalian yai mayat Nabi. Tak ada kira Rasul mana, Nabi mana. Allah Ta'ala tanda siap dah. Situlah tempat kubur dia. Kena gali situ. Jadi apabila Nabi mati ni, bilik Siti Aisyah itulah yang digali tanah di situ. Mayat Nabi pun semaya di situ. Mandi pun mandi di situ. Mandi dari bilik Siti Aisyah yang Nabi duduk. Maka lama kelamaan ni dalam sejarah royak katanya dulu masjid Nabi berasingnya dengan kubur. Hak ni kubur Nabi, hak ni masjid. Lama kelamaan ni ada orang mikir hak pasal jahat-jahat karuknya nak gali, nak ambil mayat Nabi. Ni ada sejarah. Royak katanya gali umum daripada jauh nak gali tanah, gali tapi diketahui oleh orang. Sebab tu dah sejak daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang ni keliling kawasan masjid Nabi ataupun kawasan kubur Nabi ni di blok dengan kampung semua ni. Takut orang pergi duk curi, duk pergi khianat, duk pergi ambil. Tu adalah sejarah. Lepas tu apabila masjid kau besar, khayai masuk masjidnya, jadi kubur tu masuk pas dalam masjid. Sebab apa? Untuk nak jaga kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar radhiyallahu anhuma. Tu pun masa Umar mati, orang pakak pergi minta izin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mintanya nak tanya Umar sekali dengan Nabi. Siti Aisyah lah izin kepada orang ramai pada waktu tu. Mula-mula tu Umar mati, dia mati dia kena tikar. Waktu duk tengah semaya subuh dia jadi imam, Umar lepas pada tu sehari dua dalam sejarah ayatnya lebih kurang 3 hari. Sebab perut Umar ni dia putus habis dah. Orang tahu katanya cerak ni dia kena mati. Hak sebenarnya nak tanya Umar ni di kubur Baqi'. Tapi apabila dia mati, orang pun mikir katanya dengan sebab dua-dua orang ni, Abu Bakar tok tua Nabi, Umar pun tok tua Nabi. Maka boleh ke tak nak tanya widuk sekali? Minta izin dengan Aisyah. Maka alhamdulillah Aisyah royak katanya tak apalah. Nak tanya sekali dengan kubur Nabi lalu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Alhamdulillah. Klik kepada sejarah tu semula. Nak ayat katanya kubur Nabi ni asalnya duduk di luar masjid. Tapi dengan sebab kayai masjid tu jadi masuk di dalam tu
Kita tak boleh sama sekali sujud kepada kubur. Ni kita kena ingat semua. Masjid mana-mana yang kawasan kubur tu berepek. Ya ada setengah-setengah masjid dah. Depan masjid tu kubur. Kenakan dengan apa? Kenakan dengan kawasan yang panggil kan dengan dinding ataupun buat pagar lalu dah. Hak ni kawasan masjid, hak tu kawasan kubur. Dah kubur tu ada dah. Ya orang zaman dulu dia kira katanya dah bina masjid. Kubur pun kena duduk tak jauh sangat, mudah. Semaya mayat sudah pakai gi kubur lalu dah. Gitu. Setengah-setengah kawasan dah ni masjid duk jauh, kubur duk lain. Gitu. Hak tu lebih selamat sikit, tapi hak tu pasal duduk sekali dalam kawasan panawak lagu mana. Hak ni ulama pakat setuju katanya kenakan. Jadi tahu katanya tu kawasan kubur ni kawasan masjid. Kita bukan sujud kepada kubur. Sebab orang ada sujud kepada kubur adalah haram, dosa besar dan jatuh murtad. Tak ada kira kubur siapa-siapa. Walaupun kubur Nabi sekalipun. Kalau dia kita sujud, kita duk pergi minta doa dengan Nabi. Ni adalah haram, dosa besar. Duk royak kepada Nabi. Nabi, kita nama Yusuf ni. Yusuf nak kerja Islam ni Nabi. Cuba tolong ketik. Nah, wis semangat kau kita Nabi. Duk pergi kecek lagu tu. Haram, dosa besar, jatuh murtad, jatuh agama tu. Sebab Nabi kita hanya turut sunnah Nabi, ajaran Nabi, bukan kita berdoa minta dengan Nabi dak. Supaya juga yang Nabi rakyat katanya orang-orang soleh di kalangan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu tu adalah puak-puak dia duk sembah kubur. Sembah kubur orang-orang soleh. Lepas tu anggap katanya kubur tu adalah masjid. Wal-iyazubillah. Ni nah jaga-jagalah. Ashabul Kahfi pun lagu tu juga orang pakat nak pergi bina masjid di situ. Maka dilarang. Nak buat pipi tapan tak apa. Tapi jangan nak buat masjid sebagai tempat sujud. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan rakyat kata kena Allah jualah yang mengetahui akan hal ahwal mereka. Tak ada nak jadi duk yok-yong orang siapa kau jadi dewa, siapa kau jadi Tuhan dak. Allah lebih tahu apa hikmat gapo boleh manusia duduk di dalam gua tu begitu lama. Tak ada nak royak katanya suruh sanjung, suruh besar, minta maaf ni dak. Saya kadang-kadang pergi di kedai Thai Ekasan, ada setengah-setengah kertas hak demo Thai tu, hak pasal punuh-punuh. Kita tengok ni orang-orang Melayu kita ni. Dia ambil mari mana tak tahu, dia tulis. Ni adalah nama-nama Ashabul Kahfi. Siapa yang letak di dalam rumah ataupun letak di mana-mana sahaja, maka rumah tu akan berkat dan khijai akan naik tagar. Tu dia tulis. Nama tu, nama ni 7-8 orang penuh dengan nama. Lepas tu suruh sakut. Lepas tu tulis pula alik bawah. Siapa terima kertas ni, hendaklah dia sebar 10 keping. Tu suruh Thai Ekasan, lepas tu bagi. Supaya dengan ada dulu-dulu sikit mimpi Syekh Ahmad. Tu Syekh Ahmad mimpi jumpa dengan Nabi besar. Kalau sekiranya mung terima wasiat aku ni, mung tulis, lepas tu mung tulis sapa kat orang pula 10 keping. Orang tulis, orang hak terima tu tulis sapa pula 10 keping. Nascaya khijai usaha dia dalam hidup ni rungrang, maju gotu gani. Ni semua tu adalah tak boleh kita terima sama sekali. Walaupun nama Ashabul Kahfi, mereka itu adalah manusia biasa. Bukan maha secan lebih pada Nabi. Ashabul Kahfi bukan Nabi, bukan Rasul. Nama-nama puak dia walaupun betul tak betul, kalau sekiranya ada di dalam kitab tafsir gotu gani, kita anggap katanya ini adalah orang yang Allah Ta'ala tanda nak jadi berlaku pada masa tu. Mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, boleh tidur dalam gua lama. Tu pun puak-puak dia tak tahu katanya puak dia tidur lama di dalam gua, tapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu saya royak acak-acak kali dah. Jangan ada seluma walaupun sikit syirik.
Syirik besar tu Allah Ta'ala tak apung dosa dah. Tapi kalau sekiranya duk ada lagi seluma-seluma, duk ada piah-piah, ingat molek tu, amalan kita nak berperang, akidah kita akan rusak. Kalau sekiranya kita duk main lagi dengan syirik, duk percaya kepada gotu, kena gantung kau ni, kena ikat benda ni dalam rumah, dalam kereta. Setengah-setengah orang duk pakai lagi azimat ni, dia dengar ni, kita tak nampak, tapi duk pakai nak pergi mana-mana, pak ya bubuh. Setengah-setengah orang ikat di pinggir, bubuh tekak. Supaya orang-orang siap dia berlaku apa-apa, kereta terbalik, orang berdek apa, tak kena bebas dia. Apa ni? Babah dia tak mati. Buka lalu. Apa. Tengok ni perak ni. Ni perak tu, perak ni penuh sini. 2-3 kilo duduk tekak. Dia duduk pahal katanya tokong dia, duduk kumprong dia. Faham gitulah juga orang duduk main dengan azimat, duduk main gotu main gani. Terutamanya saya rayak sikit dah. Buku-buku yang orang-orang Melayu kita duk baca, iaitunya apa? Senjata sulit. Tu buku tu ada duk jual kat kedai-kedai. Saya baca, saya ada buku tu. Orang nulis, dia basa kepada diri dia, tok. Dengarlah anak-anak semua, tok nak royak ni. Khusiat gotu gani. Kalau dia buat gani timur gotu, buat gani timur gani. Baca apa ni, tulis di atas pinggir. Lepas tu pergi basuh dengan air, gonyoh, minum air tu. Wak gotu, wak gani. Ni orang-orang Melayu kita banyak duduk baca, duduk terima. Senjata sulit dan sebagainya. Masya Allah. Kita naknya kalau boleh ambil daripada ayat Quran. Kalau kita berasa nak sungguh katanya nak ambil barakah dengan ayat Quran. Tapi ayat Quran ni adalah untuk kita amal, kita faham, kita reti, kita guna dalam hidup kita. Bukan pasal baca untuk nak japi, untuk nak jadi ubat sulit ke tu sulit ke ni tak. Supaya dengan hadis-hadis Nabi ke, doa-doa yang Nabi baca adalah kita nak terima, nak buat sebagai pagar tubuh kita boleh, tak ada apa. Tapi jangan duk pergi hak tu so. Nah, kita baca dengan secara umum gitulah, lebih kurang apa yang diajar oleh Allah Taala. Ni satu ayat dah, ayat 21 terjemah tak habis lagi. Insya-Allah kita akan sambung semula dengan esok dah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة
ولا كبيرة ولا يقطعون